Dia kata nazar. Orang tua dia nazar nak bagi kita makan. Orang bernazar ni lain macam sikit, kita kena cubalah. Orang bernazar tu kena penuhkan. Orang bernazar tu Macam mana kaunselor boleh dapat info kadok tentang dalat? okay, terima kasih saudara Matthew Sim. Jadi saya Kaunselor Abdul Halim. Di sini sebelum itu saya memperkenalkan Matthew Sim dahulu. Okay, jadi Matthew Sim adalah salah seorang YouTubers yang sangat aktif di dalat, yang juga terkenal, semua orang mengenali beliau. Selain daripada macam YouTubers lain seperti Neil Charles Payne dan ramai lagi yang lain. Jadi alhamdulillah atas inisiatif daripada Kadok and Team, beberapa minggu yang lepas, dalam sebulan lebih yang lepas, saya dimaklumkan oleh saudara Matthew bahawa Kadok and Team akan datang ke Dalat. Jadi saya sudah gembira dan saya plan untuk apa yang boleh dibuat untuk ni, untuk mengetengahkan apa yang ada di Dalat. Contohnya seperti hobi-hobi model tunnel tu, bot lumba pakai apa ni orang panggil remote control. Then I didn't expect that di Dalat ni ada juga, cuma kita tak sempat nak ketengahkan. Tapi masa tu saya dah masukkan, okey, macam jet ski, kayak, even penjual-penjual di Bazar Nita, di Dalat Waterfront, pasar malam, dan seterusnya di Kampung Tanam, macam contoh Uren Woodworks, dan lagi seorang lagi yang dia memang sangat halus juga pembuatannya, dan juga Tok Tapau, yang itu Serao Dalat. Banyak kita sudah cuba untuk sediakan apa-apa yang tak ada di tempat lain dan ada di Dalat masa tu. Tetapi oleh kerana berlaku apa orang panggil peningkatan kes COVID dan kisah je sangat senyap, dan tiba-tiba saya dimaklumkan oleh saudara Boy, Matthew, kita panggil Boy lah, Matthew Sim ni. Dia call saya, abang, dia orang nak datang esok. Saya memang terkejut bro. Sebab masa tu saya pun sangat sibuk. Okay, kenapa dia orang tak nak call saya? Nanti saya tersoal-soal. Masa tu saya tak sempat nak follow juga yang di Daro tu. Mereka orang pun dah sampai Daro. Oleh kerana saya juga sibuk, jadi saya terlupa nak ni. Jadi apabila saya dapat info, satu saya tengok video di Daro tu, lepas tu apa masalah dia, baru saya nampak dekat situ. Patutlah mungkin untuk kerahsiaan, bagi saya lah pada masa tu, mungkin untuk kerahsiaan. Rupa-rupanya mereka membuat satu penggambaran melibatkan jelajah Kadok, jelajah Sarawak Kadok, untuk siaran di TVS. Jadi di sini saya kata, oh okey, saya cuba cari dekat mana tempat tinggal, tapi saya tak dapat. Okey, rupa orang yang bawa tu macam maluda. Okey, rupa joki tu. Okey, jadi saya tak dapat nak cari sebab last minute, dan akhirnya kisah itu nanti akan diceritakan oleh rakan-rakan yang lain. Jadi di sini tercapai ke apa maksud tadi? Soalan lagi saya ulang. Soalan macam mana kau dapat info kadok datang Dalat? Okey. Saya dapat info kadok akan datang Dalat. Itulah tadi. Okay, so untuk next question, bagaimana perasaan dan pengalaman anda bila kadok bersama kadok dekat rumah homestay Nek Usu ini? Okey, di sini pengalaman saya, of course kita nampak kenal dekat media sosial, Facebook, YouTube, tak sama seperti mana kita mengenali secara berhadapan. Dan tapi cara yang saya tertarik ialah cara Kadok dan Kadok and Team, dan tim-tim lain seperti Abang Asri, Maluda, dan juga Abang Jamil. Okey. Kebetulan saya tak kenal dengan Abang Jamil, contohnya dengan Abang Asri, sebelum saya kenal Kadok. Jadi kebetulan the night selepas dimaklumkan bahawa esok akan datang, saya buka YouTube, kebetulan saya nampak YouTube Abang Jamil. Saya terus duduk sambil makan, saya tengok video yang mereka orang panggil
di kuarantin di Cebu Di kuarantin di kawan hotel Cebu. Di kawan hotel Cebu. Jadi dekat situ saya tengok, oh ini orangnya. Lepas tu tak sangka dapat jumpa selepas tu saya suruh mereka tunggu di dalam waterfront. Okey, sebab senang untuk jumpa saya as a meeting point. Jadi saya terpaksa gerakkan semua jadual saya ke belakang untuk bertemu dengan mereka. Jadi dan akhirnya saya dapat bertemu. Dan sepanjang itu kita adalah macam sesi perkenalan dan sebagainya peringkat awal, dan agak kekok juga sebenarnya. Orang ni popular, orang ni selebriti di media sosial, dan bukan sekadar di media sosial, juga di media konvensional seperti TV. Dan saya ni siapalah jadi agak kekok juga, tetapi oleh kerana kita dipertanggungjawabkan untuk menguruskan apa yang konten-kontennya, jadi kita kena aturkan. So, terus jumpa, terus berbincang mengenai perkara tersebut. Jadi ada yang masih tak dapat ditentukan, jadi kita bincang sebenarnya ke rumah. Sampai daripada situlah saya mula memerhatikan sikap dan perawakan Kadok sendiri dan juga rakan-rakan penyiaran seperti Maluda, seperti Asri, Abang Asri dan Abang Jamil. Dan setiap orang daripada mereka saya perhatikan mempunyai sifat yang langsung tidak sama setiap orang. Okey, jadi kita tak nak nanti sebagai seorang host di sini untuk tempat mereka. Jadi kita sebab kita kena jaga hospitality kita sebagai orang dalat di sini, supaya kita tak nak macam mereka sebagai tetamu kita secara tidak sedar menyebabkan mereka tersinggung atau apa, kerana ini adalah dalat kita yang orang yang pertama yang mereka temui di dalat bersama dengan Kadok Clan di dalat. Jadi kita bawa nama dalat dan kita tak nak nanti hasil kita macam mereka rasa macam kurang senang ke apa ke macam ni. Tapi alhamdulillah everything goes fine. Dan saya yang melucukan ialah apabila Maluda contoh selalu kena bahan dengan Kadok dengan yang lain, dan semua very fine. It's just like a friend, macam kita dah lama jumpa. Jadi untuk pengetahuan semua, begitulah Kadok di hadapan kamera dan yang lain tu di depan kamera, begitulah mereka di belakang kamera. Tak ada apa-apa yang disembunyikan, tak ada apa-apa yang diplan, tak ada pre-release ke apa ke, skrip, tak ada. Jadi semua tu berlaku secara rawak dan secara langsung, dan ini yang saya sangat respect. Dan mereka dalam keadaan macam itu, mereka masih mampu menjaga tata cara penyiaran, tak kira merujuk kepada penyiaran konvensional ataupun penyiaran ni, tapi berbeza dengan media sosial kerana kita boleh mengeluarkan pendapat kita secara terbuka. Jadi ini yang saya perhatikan kepada mereka. Jadi perasaan saya di sini ialah saya sangat kagum sebenarnya dengan apa yang mereka lakukan dan apa juga cabaran yang mereka lalui, dan mereka bermusafir ke tempat kita. Dan biasanya orang yang bermusafir ini tekanan dia sangat tinggi tahu, sebab mereka akan mereka meninggalkan ahli keluarga, anak-anak mereka dan kerja mereka di tempat kerja mereka untuk membuat kerja di tempat lain, dan bukan juga mengambil masa 2-3 hari. Ini sehingga habis sesi penggambaran tersebut, bukan sekadar di dalat, juga di tempat-tempat lain. Dan ini yang menyebabkan saya sangat respect. Memang mereka adalah orang yang memang telah dilahirkan untuk menghadapi cabaran dan melakukan kerja-kerja berat seperti ini. Jadi itu saya sangat respect, dan hopefully ramai anak-anak muda kita dapat mempelajari, termasuk saya sendiri mempelajari daripada Kadok dan Kadok team bagaimana untuk menghadapi suasana kerja yang sangat stres, sangat menekan. Tambahan lagi pada hari pertama tu sampai terus hujan. Okay, jadi apabila dah hujan, kita tunggu, okey tak apa, kita nak tengok site. Tak apa, tunggu hari hujan berhenti dululah. Rupa-rupanya hari hujan daripada tengah hari tu sampai ke petang, disambung sampai ke esok di satu hari juga. Okey, jadi saya sangat risau dah masa tu. Jadi masa tu, dan overall
saya tengok everything pada hari ketiga berada di sini, barulah everything become macam ikut jadual tu balik dan sebagainya. Jadi pagi tu sempat buat filming penggambaran untuk shooting untuk apa ni Tubang Balau tu bersama dengan saudara Eric dan Puan Zila. Jadi petang tu balik hujan juga. Alhamdulillah banyak cabaran dia di sini. Jadi itulah tadi salah satu daripada pengungsian yang saya dapat lihat di sini. Apa perasaan anda pada hari perpisahan dengan Kadok and the team? Of course, apabila berpisah ni memang agak apa orang panggil macam sebab sikit. Dan kita dapat lihat sendirilah dalam video, cuma kita tak tunjuk even saya tengok muka Kadok pun dah lain dah. Jadi masa tu pas dia cakap, okey, saya dah balik. Nak balik ke Sibu. Nak ke mana? Kiri, kanan, kiri dia cakap. Saya cakap kiri. Kiri pergi mana dia cakap? Mana lu pasar? Mana lu bandar? Kanan. Saya ikut kanan. Dia kata macam tu. Time tu memang sangat touchy bagi saya sebab masa tengok dia berjalan masa pas kita belaga apa orang panggil penumbuk orang panggil. Saya tengok dia berjalan memang sebab actually memang sangat sebab. Cuma kita tak dapat nak sebut macam mana sebab perkenalan yang saya tu cakap tadi, perkenalan kita kenal dalam Facebook ataupun YouTube, media sosial tak sama apabila kita dah berjumpa. Tambahan lagi apabila ada sparking orang panggil. Jadi dekat situ kita lihat sifat dia dan setiap tim tersebut. Jadi kita rasa macam itulah balik semalam habis balik daripada program, duduk terus rehat dekat duduk dekat seberang. So, rumah saya seberang dekat tempat dia tinggal. Jadi nampak macam kosong. That's why lastly malam tadi saya nak berehat, sambung berehat, masih sangat letih. Rasa macam kekok sebab sepatutnya pukul 7:30 macam tu sebiasa gerak ke sini. Okey, jadi rasa kosong. Jadi apapun saya ucapkan terbaik kepada tim Kadok. Jadi insya-Allah panjang umur kita jumpa lagi. Jadi semoga segala usaha tu berbaloi dan kita akan sentiasa support. Dan saya ucap terima kasih kepada tim Kadok Clan Dalat kerana sangat teliti, sangat ni dalam setiap urusan apa orang panggil macam membentuk apa orang panggil kerjasama yang erat. Dan juga kepada belia-belia, pemuda-pemuda yang datang. Okey, terima kasih diucapkan kepada belia-belia, pemuda-pemuda yang diketuai oleh ni saudara Kadok Klon. Dah lekat nama Kadok Klon dia kat situ. Hitam Bakom lah ataupun Hisam, Boni, Aidil. Aidil ni memang ditunggu-tunggu ni masa tu. Siapa lagi? Canaxius. Siapa lagi yang lain? Lukman, Luzman. Apa lagi yang lain yang saya tak sebut? Nanti tulis nama keluar dekat ni nama mereka. Jadi terima kasih kerana sanggup berjaga malam, menjaga keselamatan Kadok and team di sini. Bukan kerana tiket dalat ni tidak ada orang panggil, bukan bermaksud dalat ini tidak selamat, bukan. Jadi kita hanya berjaga sahaja. Dalat ini sangat selamat tuan-tuan dan puan-puan. Jadi dan feedback daripada mereka, tim Kadok and team juga, terutamanya yang dilihat di sini ialah perpaduan penduduk dalat, iaitu penduduk Cina, Melanau, Melayu, Iban, dan mereka nampak memang sangat hebat sampai berkali-kali Abang Jamil legend kita sebut depan saya. Jadi hebat tak, susah nak jumpa dia cakap keadaan macam ni. Ya, memang betul kita di dalat kita dia sangat bersatu hati. Tambahan lagi dalam satu keluarga itu tidak semestinya, dalam satu bumbung pun tidak semestinya dalam rumah tu hanya Islam saja atau Kristian saja. Malah sampai contoh yang ada yang menganut Buddha, nenek dia Kristian, anak dia pula Islam, macam tu dalam satu bumbung tuan-tuan dan puan-puan. Jadi insya-Allah kepada anak Sarawak, anak dalat utamanya, kita jaga perkara ni. Okey boy, akhir soalan. Okey, itu semua. Alright, terima kasih Kaunselor Abdul Halim kerana sudi di interview. Thank you very much. Okay, bye. Yeah!